Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz pengurusi majlis, pengurusi Alian Kuasa, Imam Masjid Asy-Syakirin, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini kita berada di malam akhir Sya'ban 1442, dan insya-Allah kalau mengikut dalam kira-kira tu, mana malam besok tu kita mula berterawih. Jadi insya-Allah dalam tazkirah kita pada malam ni, ana ambil kesempatan untuk nak ulang kaji, murajaah beberapa hukum yang berkaitan dengan puasa. Sebab kita dah banyak kali dah dengar, di antara persiapan kita menyambut Ramadan, iaitulah kita kena bersiap dengan zahirnya dan batinnya. Yang zahir, persiapan kita dengan mempelajari hukum hakam. Kita kena belajar hukum puasa. Dia kata tak payah belajar dah, setiap tahun nak puasa. Kita ulang kaji balik hukum puasa. Mudah-mudahan dengan kita ingat balik ni, ada perkara-perkara yang kita lupa dapat diperingatkan semula, insya-Allah. Yang kedua, persiapan dari sudut batinnya, iaitu kita telah bersedia untuk menjadi manusia yang bertakwa pada bulan Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita, la'allakum tattaqun. Tujuan disyariatkan puasa ini supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Maknanya kita duduk di antara dua persimpangan, nak jadi orang bertakwa dan bagaimana jalan ke arah itu. Allah Subhanahu Wa Taala dah buka kepada kita pintu takwa dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu. Maknanya kita puasa ni bukan kita je kena, orang dulu daripada kita juga sudah mengalami melalui proses ibadat puasa. Maka di akhir ayat ini Allah SWT peringatkan kepada kita tujuan, ataupun dia sebut objektif. Ini bahasa kita sekarang ni, dia panggil objektif. Tujuan disyariatkan puasa ni untuk apa? Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa, Allah SWT nak suruh kita jadi orang bertakwa, maka dibukanya lorong takwa dan disempitkan lorong yang menghalang kita kepada menjadi orang bertakwa, iaitu sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal malam Ramadan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin. Pada malam pertama Ramadan, syaitan diikat. Maknanya kita dengan nafsu je berlawan. Syaitan sudah tidak ada. Nak kata bukan tidak ada, tapi dia diikat. Makna syaitan telah dibelenggu, telah diikat, kita berlawan sama kita. Tapi berlawan sama kita, kalau kalah juga. Nah, patutnya bila kita berlawan sama kita ni, kita lagi laju, lagi kuatlah dia punya kemenangan. Tapi kalau kalah juga, minta maaf lah, bukan salah syaitan, salah kita dah. Sebab syaitan kata dia pencin dah, dia berehat dah, tapi kita pula pergi jadi pengganti. Na'udzubillah, pergi menjadi pengganti kepada syaitan yang melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kita kata itu satu kerugian yang amat besar. Baik para jemaah sekalian,
Ana akan mulakan dengan mengulang kaji hukum hakam. Kalau sekiranya jemaah ada soalan, ke mana Mursi? Boleh dibuka soalan kepada para jemaah untuk kita ulang kaji persoalan-persoalan yang ada, insya-Allah. Yang pertama sekali para jemaah sekalian, Allah SWT sebut kutiba alaikumusiyam, ayat 183. Tapi dia tak nyatakan di mana ke tempat puasa. Sehingga datang ayat 185, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka kita nampaklah bulan Ramadan turun Quran, siapa yang hidup bertemu dengan Ramadan falyasum, dia kena puasa. Maka para jemaah sekalian, puasa Ramadan adalah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang kedua hijrah. Ingat ni, setiap orang kena ingat. Tahun berapa? Tahun yang kedua. Bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat berpuasa sebanyak 9 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahun yang ke-11 bulan Rabiul Awal, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. 9 kali Nabi kita berpuasa. Apakah yang diajar? Apakah yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita nak berpuasa supaya kita menjadi manusia yang bertakwa? Ini yang kita akan bincang, insya-Allah. Maka bila sebut tentang Ramadan, disebut saum Ramadan, syahru Ramadan, syahrus siyam, bulan puasa. Boleh je kita sebut bulan puasa, boleh. Bulan Ramadan pun boleh. Kalau kita kata bulan puasa, memang di antara ibadat yang disyariatkan pada bulan itu puasa. Kalau kata bulan Ramadan, memang nama bulan itu Ramadan. Sebab apa nama Ramadan? Diambil daripada perkataan ar-ramdu dengan makna panas. Waktu orang nak tetapkan nama bulan tu, kebetulan bulan Ramadan ni duduk di musim panas, maka dia jadi bulan panas. Tetapi kita kena ingat hikmah Allah Subhanahu wa taala, dia letak bulan Ramadan duduk di tahun Hijri, tahun Qamari, bukan tahun Syamsi. Sebab kita ni ada 2 tahun, satu dia panggil Syamsi, tahun ikut matahari. Satu lagi Qamari, tahun ikut bulan. Hak ikut bulan dia akan berubah. Tahun ni kita puasa pada bulan 4. Ya, tahun lepas bulan apa puasa? Bulan 4 hujung. Maknanya dia akan mungkin sikit lagi kita puasa pada bulan 3. Dia berubah. Supaya manusia ni dia kena ada zikrayat. Kita kena ingat Allah sukanya puasa pada musim sejuk. Subuh lambat, maghrib cepat. Tak ada harga. Tapi bila kita puasa musim sejuk, kita kata oh sedapnya puasa musim panas. Nak buka puasa tu 3 gelas air diatur depan dia. Tak nampak dah muka lain dah. Nampak air je pada mula-mula permulaan awal azan tu kita nampak buah tamar dengan air. Itu dia panggil manusia ni suka perubahan, berubah. Maka bila kita kata puasa Ramadan, puasa, makna apa puasa? Ini kita kata nak ulang kaji kan. Arti puasa dengan mana al-imsak, artinya menahan diri. Apa saja pun kita boleh kata tahan diri daripada satu. Contohnya kita malah nak bercakap dengan orang. Sebab orang ni kalau dia mari nak buat dengan kita, terutama sekali waktu orang duduk kuliah contohnya. Kita mari nak, memang kita pergi masjid nak dengar kuliah, tiba-tiba jumpa guru lama. Nya mari duduk sebelah kita, panjang pula cerita. Lebih laju dia pada ustaz penceramah. Berlaku ke tidak? Kita boleh kata maaf saya puasa. Mana puasa daripada bercakap. Sebagaimana kata Sayyidah Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Maryam waktu dia bawa anak dia balik, Isa, orang pakak marah dia kata maaflah aku tak mau bercakap. Itu dia panggil boleh kita menahan diri daripada segala perbuatan. Kita kata puasa. Saya puasa hari ni. Puasa tak mau bercakap. Puasa tak makan. Puasa apa saja pun boleh kita guna.
Tetapi dalam sudut istilah dia panggil imsakun 'anil muftirat, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa ala wajhin makhsus, dengan cara yang tertentu. Bukan semua benda batal puasa belaka, kan? Bukan semua benda perkara itu batal puasa, tapi ada perkara-perkara yang membatalkan puasa yang kita akan sebut nanti insya-Allah. Maknanya kata di para ulama, rukun puasa ni senang ya. Yang pertama niat aku nak puasa esok. Yang kedua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Apa dia membatalkan puasa? Maka membatalkan puasa itu makan, lagi minum, melakukan persetubuhan, muntah dengan sengaja. Itu di antara perkara yang membatalkan puasa dengan usaha. Ada lagi perkara yang membatalkan puasa tanpa usaha, iaitulah bagi orang perempuan yang datang haid. Bila dia tengah-tengah puasa tiba-tiba haid dia mari, maka batallah puasa dia secara automatik. Walaupun dia tak nak, aku tak mau makan, batal dah puasa dia tu. Dia tak boleh kata apa dah. Kita kata Allah, dekat dah nak maghrib, tiba-tiba mari haid, batallah puasa dia. Baik para jemaah sekalian, itu dia panggil dari sudut definisi. Sekarang ni kita berpindah kepada tajuk syarat wajib puasa. Tuan-tuan kena ingat, dia syarat ni ada dua. Satu dia panggil syarat wajib, satu lagi syarat sah. Berapa kategori syarat? Dua. Syarat wajib, syarat sah. Syarat wajib yang pertama Islam. Syarat sah pun orang Islam juga, kan? Yang kedua berakal. Mana orang ni tidak gila, tidak nyanyuk, tidak mana itu, barulah dia panggil wajib atas dia berpuasa. Syarat yang ketiga baligh. Awak nak baligh, sudah sampai umur dia. Cara-cara nak baligh itu kita dah belajar, kan? Bagi orang lelaki, dia baligh itu dengan apa? Dengan bermimpi, keluar dia punya, tumbuh dia punya janggut, misai, bulu-bulu. Dan bagi orang perempuan, mai haid, itu dia panggil tanda baligh. Baik. Kalau budak puasa boleh tak boleh? Boleh. Sebab tu dia panggil ini syarat wajib. Bagi dia tak wajib, tapi kalau dia puasa sah. Itu dia panggil syarat. Ada dua, satu syarat wajib, satu lagi syarat sah. Yang keempat, syarat nak jadi wajib ni berkemampuan. Ini kita kena bincang sikit. Syarat yang keempat berkemampuan, mana tidak wajib berpuasa bagi orang yang tak mampu. Siapa dia orang tak mampu? Tengok sini. Tidak mampu pada zahir. Pada zahir orang tak mampu ni macam mana? Sekira-kira menghadapi kesukaran atau sakit berat yang mengharuskan tayamum. Tengok, ahli fiqh ni dia tukar. Dia kona mari dia pusing kot tu lah. Mengharuskan tayamum. Lepas tu kita tanya, yang mengharuskan tayamum tu apa? Mengharuskan tayamum tu yang membolehkan dia tinggal puasa. Jadi kona juga kita. Baik, para ulama mengatakan yang mengharuskan tayamum tu yang pertama, sesuatu yang menyebabkan hilang nyawa atau anggota badan. Mana kalau kita ambil wudu boleh mati. Sebagaimana berlaku pada seorang sahabat Nabi, dia pecah kepala. Kemudian dia bermimpi. Allahu Akbar. Dia tanya kawan-kawan dia, boleh tak aku tayamum? Ada di kalangan mereka kata, tak boleh, kena mandi. Dia mandi, masuk air dalam kepala, pecah, mati. Bila direport pada Nabi SAW, Nabi kata, qatalahumullah. Kenapa tak tanya? Syifa'ul ayyi soal. Iubat kepada tak tahu, tanya. Bukannya pergi fatwa sendiri. Ada kita bahaya. Yang kedua, sesuatu yang boleh menghilangkan manfaat anggota badan. Itu dia panggil syarat dia. Maknanya kita nak nilai orang ni boleh puasa tak boleh puasa, kita kena tengok kepada kesakitan dia. Tengok dia sakit. Ni ada pasal tu dalam Quran, Tuhan kata faman kana minkum maridun. Faman kana minkum marid. Marid tu dia sakit sungguh. Kalau Tuhan kata faman kana minkum maradan, siapa dia sakit je, kita rasa sakit je, boleh buka puasa dah. Baik, lapar hari, jalan-jalan sepak batu, luka ibu kaki, bismillah, makan. Pasal sudah sakit.
Tapi Allah letaklah maridan. Tengok. Kita belajar bahasa Arab ni tuan-tuan. Ni ustaz kita ada belajar bahasa Arab ni panggil kalau ada tambahan huruf bermakna makna dia bertambah. Faman kana minkum maridan maknanya musakit sungguh. Siapa yang boleh menilai kita sakit tak sakit? Doktor. Sebab itulah kita hari ni kalau kita nak cuti, kita kena pergi klinik. Doktor cek sana sini, akhir kali diberi surat cuti 3 hari. Boleh buat? Boleh. Dengan surat cuti tu boleh tak kita berhenti puasa? Kita itu terpulang kepada kekuatan orang tu. Baik. Itu syarat yang pertama. Tidak mampu, orang ni berkemampuan, mana tidak mampu pada zahir, maka dia kena boleh berhenti. Tapi ingatlah, kita ada 2 kategori. Satu tak mampu tapi dia mungkin dia sakit pada waktu tu, ataupun lemah sekejap, tapi lepas Ramadan dia boleh qada, maka dia kena qada. Ada lagi kumpulan, baik kita akan masuk lepas ni orang yang dibenarkan buka puasa. Satu lagi kumpulan dipanggil orang tua yang langsung sudah tidak larat. Dia nak jadi muda semula tak jadi dah. Kau orang tua boleh jadi muda mula. Ada orang gurau. Dia kata nak jadi muda kau. No, gitu kan nama. Mana ke dah? Itu hak lama ni gitu kan nama muda. Orang panggil muda lah dia. Mana tu? Muda mati. Mati juga muda. Tak jadi lah satu kekal mana ada. Makna orang tua yang sudah tidak larat, tak gerak dia nak puasa, maka dia boleh buka puasa. Dan dia tak nak qada pun tak boleh, maka dia sudah bertukar kepada fidyah. Mana setiap hari dia kena bayar secupak beras. Secupak beras tu lebih kurang ada ukuran kata 600-700 gram. Itu je, tak apa pun 1 kilo. Baik, yang kedua yang dikatakan tidak mampu pada syarak, orang yang tak mampu iaitulah kerana haid atau nifas. Mana orang ni mari haid, itu dia panggil di luar kemampuan. Sebab bukan kerja dia nak menentukan haid mari bila tak mari bila. Tetapi timbul soalan. Sebelum ditanya saya jawab. Dia kata kalau orang perempuan ni dia tak ada kekuatan nak qada puasa, lepas puasa dia kerja banyak macam-macam dia punya kerjaan, boleh ke tak boleh dia terus langsung dia telan pil makan ubat supaya tak mari haid? Jadi kita tanya ahli perubatan katakan, ahli doktor kata tak ada masalah. Tapi kena cek lah doktor, boleh tak boleh. Ahli fiqh kata tidak jadi masalah. Cuma yang jadi masalahnya, kita bimbang apa? Takut celaru haid dia. Pagi ada, petang tak ada. Itu lagi susah. Nak puasa ke tak boleh puasa? Sebab kita tak tahu. Jadi di antara isu yang berlaku kepada kami, ustaz-ustaz kita ni, bila sampai Mekah, orang perempuan yang makan pil ni, dia awak masalah banyak. Pagi ada darah, tak boleh kita tawaf. Petang tak ada, kering. Malam ada pula. Kata awak cari pasal apa kan? Siapa dia suruh makan pil ni? Oh, dia kata kalau tak makan pil tak sedap lah kita mari Mekah nak tawaf. Akhir kali dia nak tawaf pada keadaan celaru huru hara. Jangan kacau. Allah SWT beri kepada kita para muslimat sekalian, diberi kepada kita puasa selama 29 atau 30 hari. Berapa hari puasa? 29 atau 30? Tak ada 31. Kalau orang nak puasa 31 juga, macam mana? 28 pun tak ada. Yang ada ni 28, 31 itu tahun bulan Syamsi itu ada. Qamari Nabi kata di antara 29 30. Manakala puasa kita tahun 29 cukup, tak payah qada. Tapi kalau puasa 28 hari kita kena tambah 1 hari. Itu dia panggil kaedah. Baik. Perhatian. Ini menarik ni. Ada satu buku ni menarik. Buku kecil ya. Nama dia hukum himpunan hukum hakam puasa. Ada sahabat kita ni dia terbit, dia kata tolong baca ustaz. Baik, perhatian. Dengar ni cerita ni. Bagi orang yang bekerja berat pada siang hari Ramadan, kerja rumah batu ke, kerja akak benda-benda ke, dia hendaklah berniat puasa pada malam hari. Kena niat dulu. Yang kata aku ni pakai tak larat dah, pakai niat awal-awal lagi tak mau puasa. Tidak boleh. Apabila keletihan
dan mengalami kesukaran yang berat, maka ketika itu baru dia boleh buka puasa. Tapi walaupun dia buka, janganlah duduk makan ngak-ngak sampai ke petang, tak boleh. Dia boleh minum untuk menghilangkan dahaga dia dengan masyakkah dia tadi, kemudian dia berhenti imsak. Tapi wajib dia kena qada lain, dia kena qada. Dia kata lepas gitulah, tidak ada lepas. Tidak boleh berbuka bagi kanak-kanak yang balik ketika sedang berpuasa. Begitu juga bagi orang yang kembali daripada musafir atau orang yang sembuh daripada sakitnya dalam keadaan mereka sedang berpuasa. Namun jika mereka hendak dalam keadaan tidak berpuasa, hanya disunatkan ke atas mereka imsak. Mana kalau awal lagi dia tak puasa, kalau dia sembuh, eloklah dia imsak, mana jangan makan. Duduk sekali dengan orang ramai, kita makan waktu gelap nanti. Ini dia panggil, maknanya kemampuan untuk berpuasa itu kita kena tengok. Jadi para jemaah sekalian, ini satu perhatian yang anak rasa kadang-kadang kita terlepas pandang. Bagi orang yang sakit, Allah Ta'ala sebut di sini, kemampuan tu ada dua. Satu dia panggil marid. Bagi orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maknanya tak boleh nak sembuh dari dia ni. Maka kalau dia tak puasa tahun ni, selepas Ramadan pun dia tak boleh puasa, macam orang kena stroke lah contoh kan, berterusan dia ni sampai ke mati, tidak ada waktu untuk dia qada puasa. Kata Imam Nawawi, la syai'a alaih, bagi orang ni tidak ada satu pun kena, tak payah qada dan tidak perlu bayar fidyah. Fidyah pun tak kena, qada pun tak kena, sebab dia sakit, dia berterusan. Tapi kalau dia sakit, bulan Ramadan sakit, Syawal sakit lagi, bulan Muharram tu habis rata pindah dah dia, pergi cari dinasur atas bukit kanan. Dah, orang sini masyhur sehari dua ni dengan dinasur dia panggil. Siapa ada orang mengaku dia ad-dinasuri tadi, bukan kata Al-Kelantan ni sebab. Tapi qada puasa tak? Kalau dia mati, maka wajib kita kena qada puasa dia dan kena bayar fidyah. Itu dia panggil sebab. Tapi kita ingatlah, kalau dia mati ni berterusan sakit, tak perlu apa-apa. Sebab tu kita jangan warak kita lebih-lebih. Ada setengah anak-anak ni masya-Allah tabarakallah. Nah, kalau mak ayah dia mati ke mak dia mati, dia mari jumpa ustaz, cuba kira agak fidyah mak saya ni. Berapa umur mak? 70 tahun. Habis tolak dia belum balik 13 tahun dulu, jadi dia nak bayar fidyah 58 tahun. Enggak, ustaz aku tanya pula, nak kira mazhab Syafi'i ke tak? Oh, Syafi'i lah, kita punya mazhab Syafi'i. Jika mazhab Syafi'i lagu mana dalam bab fidyah ni? Tuan-tuan kena ingat, mazhab Syafi'i dia berganda. Mana hak 50 tahun dulu, satu hari kita kena bayar 50 cupak. Trailer mari. Trailer mari. Sebab tu lah kita kata nak jadi mazhab Syafi'i ke tak Syafi'i. Kalau tak mazhab Syafi'i, dia tak ada ganda. Hak 50 tahun dulu pun sama, satu cupak berah. Baik, kita terus duduk cari pasal lah tuan-tuan. Kalau mak kita orang solat, ayah kita orang semaya, orang puasa dah, dan dia mati dalam keadaan beriman, kalau kita bayar pun hak akhir hayat dia yang dia tak boleh puasa, itu pun kalaulah mereka sempat untuk qada tapi dia tak puasa, baru kita bayar. Tapi kalau dia langsung berterusan sakit sampai dia mati, la syai'a alaih, tidak ada fidyah dan tidak ada qada. Itu jelas kata-kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Baik, golongan yang dibenarkan untuk tidak berpuasa, siapa dia golongan? Yang pertama sekali, marid, orang sakit. Kita sebut tadi, orang sakit yang kuat sangkaannya, jika dia berpuasa akan ditimpa mudarat berat yang mengharuskan tayamum. Dia pergi ke tayamum pula. Ini bahasa kitab ni dia syarah kepada kitab nama dia Sittin Masail apa dia. Baik, jika sakitnya itu jenis yang berterusan, maka harus baginya untuk tidak berniat puasa pada malam hari. Dia tahu dah sakit dia memang tak akan sembuh lah sehari dua ni ataupun sebulan dua ni, maka dia tak niat pun tidak jadi masalah. Jika sakitnya kadang-kadang, dia panggil bahasa orang kan, dia panggil on off dah, mungkin sakit mungkin tak sakit, maka wajib baginya berniat pada malam hari. Dia kena niat dulu puasa. Kita tengok esok sakit tak sakit, puasa lah, jangan duk makan. Aku ni dijangka sakit,
Mana boleh main jangka-jangka, kita tak tahu sakit mari tak mari. Tak, ada orang jangka sakit, waktu tak sakit. Ada juga. Sekiranya pada waktu itu dia dalam keadaan sehat, maka teruskan puasa. Adapun apabila datang sakit pada siang harinya, maka harus baginya berbuka puasa. Jadi kalau dia sakit pada waktu itu, bolehlah dia buka. Jadi kita ni para jemaah sekalian, kita dengan puasa ni jangan ambil mudah. Berasa nak sakit pakai buka selalu. Tak. Kita kena pergi dulu setakat mana dia boleh tahan. Itu kaedah. Yang kedua, Allah Taala sebut dalam Quran, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Ala safari. Maknanya kalau kamu bermusafir. Musafir itu jauh mana? Iaitu bermusafir yang harus melebihi 2 marhalah dan dilakukan sebelum terbit fajar. Ini kita ni mazhab Syafi'i. Kita tak nak bahas panjang-panjang, masa kita pun tidak ada. Maknanya kalau kita nak musafir 2 marhalah. 2 marhalah ni zaman kita ni tak panjang sangat. Dalam kitab fiqh manhaji dia kata lebih kurang 86 km. Ada kata 90 km, itu je. 90 km. Kalau kita duduk sini nak pergi Gua Musa, cukup tak cukup? Lebih dah. Mana kalau mengikut dalam kaedah ini boleh, tapi urus zaman kita ni sini ke Gua Musa tak jadi satu masyakkah. Kan? Sebab buka mudah, qada senang ke payah. Tuhan kata, faman kana minkum maridan aw ala safari fa'iddatun min ayyamin ukhra fa aftara fa'iddatun. Mu buka puasa kena ganti hari lain. Kalau kita musafir tak payah ganti. Boleh kata bah express paling laku lah maksudnya. Nak gimana tu? Jalan-jalan Gua Musa. Pergi ke Gua ikan, kau makan sup situ. Lepas tu balik, tak ada masalah, kau musafir lah. Kita mengatakan fa'iddatun min ayamin ukhar, diganti hari lain. Sehingga timbul soalan, kenapa wanita muslimat kita ni dia kena qada puasa tapi tak payah qada solat? Ini siapa dia nak jawab? Kenapa muslimat puasa kena qada waktu dia haid lah, solat tak payah qada? Seorang nak jawab, nak bagi hadiah ya, tak ada apa. Hadiah Syamil ke main ni Ada orang jawab, mari kita tanya mana. Dia kata Allah Taala suruh. Kata hak tu sedap. Kalau lagi tu mudah ya jawab. Dalam presa boleh jawab lah. Allah Taala suruh boleh, markah tak boleh. Sebab jawapan betul tapi tidak tepat yang kita nak. Yang tepatnya Allah Taala yang Maha Kaya, syariat ini syariat yang tidak berat. Wanita tinggal puasa mungkin seminggu, 10 hari. Paling lama dalam mazhab kita berapa hari? 2 minggu, 15 hari, 15 malam kan. Haid dia paling lama. Habis. Kalau hak seminggu, waktu untuk dia qada kita ada 330 hari. Bermula daripada Syawal sampai ke Syaban tahun depan. Tak kala 10 hari tak boleh celah nak qada. Siapa begitu sekali lembeknya kita dalam bab beragama, kita kata ajaib. Tapi kalau 10 hari setahun sebulan, wanita ni tinggal solat dan dia kena qada solat tiap-tiap bulan, bermakna kerja dia tak ada nak masak, tak ada nak jahit, nak menepak kain, kodok qada solat. Itu yang dikatakan ad-din yusrun. Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala tak jadikan agama itu susah. Baik, bagi orang musafir, maka jika dia musafir, dia boleh pilih sama ada dia nak puasa ataupun nak buka puasa. Pilih. Kedua-dua golongan ini boleh tidak berpuasa dengan syarat berniat untuk mengambil rukhsah, mengambil keringanan yang telah diizinkan oleh syarak apabila hilang keuzuran seperti sembuh daripada penyakit atau selesai musafir, maka tidak diwajibkan imsak, menahan diri seperti orang berpuasa jika dia telah berbuka sebelumnya, hanya sunat bagi dia. Mana contoh yang kita kata kita musafir, kita sampai rumah kita pukul 4 petang, mana ada 3 jam lagi nak buka puasa, jadi sunat kita berhentilah makan sebab kita sudah sampai di tempat kita, habis dah musafir. Tapi kalau nak makan juga, kita duduk dalam bilik senyap-senyap lah, jangan duduk main ajak anak join sekali.
kebetulan kita balik ke rumah daripada musafir, orang perempuan isteri kita tak puasa, uzur dia. Apa sedang molek nak pakai jongi dia selalu. Boleh. Tapi sunatnya dia panggil imsak, mana kita berhenti. Ana rasa dia panggil keadaan yang wajib imsak. Tuan-tuan dan puan-puan tahu ke imsak tu apa? Imsak tu apa? Ya. 10 minit belum subuh. Apa dia imsak? Imsak 10 minit belum subuh itu dia panggil lampu kuning. Kan dalam kalender kita kan, takwim orang duk pagi tu, dia tulis imsak 10 minit sebelum subuh. Itu dia panggil lampu kuning. Maknanya kalau kita nak makan, kita baru sedar daripada tidur, belum sahur lagi, boleh makan selagi tak azan subuh. Cuma bagi kita yang sudah makan dah, cukuplah tu, berhentilah azan makannya, pergi tandas, ambil wuduk, gosok gigi, pergi masjid lah pula kan. Kalau tidak, lambat nak pergi sampai ke masjid, itu dia panggil yang kena. Baik, keadaan yang wajib diimsak. Mana orang wajib imsak siapa dia? Diwajibkan imsak, menahan diri pada bulan Ramadan dalam beberapa keadaan seperti berikut. Jika membatalkan puasa dengan sengaja. Orang ni dia batal puasa sengaja, maka wajib dia kena tak boleh makan juga. Puasa aku dah batal dah, buat apa pula tak makan? Kita kata kamu membatalkan dengan sengaja, kenapa kamu nak makan? Itu dia panggil orang ni dia kena tahan diri. Habis kalau tahu macam ni, buat apa aku buka puasa? Kan dia jadi pening pula tu. Yang kedua, jika sembuh dari sakit, selesai bermusafir dan balik bagi kanak-kanak dalam keadaan mereka sedang berpuasa, dia balik. Namun jika mereka tidak berpuasa atau telah berbuka ketika rukhsah tersebut, maka sunat bagi mereka untuk imsak. Mana kita fahamlah, manakala kita musafir tadi, kita tak nak buka puasa, kita kata musafir dengan kereta, dengan kapal terbang, dengan kenderaan kita hari ni dengan ikonnya, dengan sejuknya, tak ada masalah. Jadi kalau sampai rumah wajib terus kita kena imsak, tak boleh lagi nak buka-buka sebab kita sudah sampai di tempat. Itu maksud dia wajib imsak. Timbul lagi soalan, saya dua ni sibuk dengan ada orang kata dengan ni, ada orang kata boleh kita buka puasa. Boleh buka puasa. Sebenarnya benda ni tak patut diajar. Ada dalam kitab fiqh. Dia kata kalau orang ni mota, dia panggil terbalik meta dah, dia baru kahwin, nak lakukan persetubuhan pada siang hari Ramadan, nak lagu mana? Kalau dia buka puasa dengan jima selalu, maka dia kena wajib, dia berdosa besar buka puasa ni. Dia kena ganti qada puasa dan dia kena kafarah. Kafarah dia bukan kecil, itqu raqabah, kena merdeka seorang hamba, ataupun kena puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut 60 hari. Batas hari sambung mula balik. Apa nak kita? Kalau batas hari boleh sambung mula, boleh tahan. Ni kena mula balik. Kalau tak larat juga, barulah bagi makan orang miskin 60 orang. Baik. Timbul lagi soalan, ada setengah pandangan ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i ini, dia kata siapa dia buka puasa dulu, makan dulu, masak Maggi ke dulu, sudah tu kenyuk mata ke bini, barulah melakukan makan roti, kata orang. Kita guna istilah lembut-lembut sikit ada, makan roti, maknanya jima lah tu roti. Maka dia kata orang ni kena qada puasa saja, tak payah kafarah. Tetapi tuan-tuan kena ingat, ada dalam kitab. Cuma yang saya nak sampai di sini, kita jangan bermudah-mudah. Ni musim orang duk cari benda pelik. Dia tengok video pendek ustaz ni kata boleh awak makan, lepas tu awak jima, tak payah kafarah. Jadi orang akan berani buat benda ni. Maka tuan-tuan kena ingat, jumhur ulama, majoriti ulama, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad mengatakan wajib kafarah orang tadi. Sebab apa? Sebab dia langgar kehormatan Ramadan. Dia tahu benda tu berdosa, tapi dia helah. Aku buka puasa dengan jima, aku makan roti dulu, minum air dulu, makan Maggi dulu. Contoh lagi kita kata makan Maggi tu lambat tak, pakai minum air lah, tengok air apa tak ada puasa, mari kita jalan lah.
Makna kalau orang boleh berhelah macam ni tuan-tuan, bermakna dia tahu benda tu haram. Tahu tak tahu? Kalau dia tak tahu haram, dia jahil tukir lagi tak no. Tahu 31 ni. Tahu bininya dianya. Nah. Lebih kurang ya dia dengan lembu tu. Lembu pandai juga bini, kau tak pandai. Kau apa pandai bini tak aja kursus nikah pun. Nah. Mana orang ni spesifik tu, tak tarah dia, jahil selangak. Ni kita kata boleh lah kalau kita nak kata dia tak tahu. Tapi kalau dia boleh pergi masak air dulu, boleh buat air, lepas tu dia berpakat dengan isteri dia nak kerja, kita kata orang ini telah melanggar kehormatan Ramadan, maka majoriti ulama mengatakan wajib ke atas dia kena kafarah. Sebab apa kena kafarah? Dia kata siapa dia buka puasa saja Ramadan tanpa uzur, dengan makan ke dengan minum ke, maka wajib dia kena tahan diri, dia tak boleh teruskan makan. Lepas dia makan tu dia kena, astagfirullahalazim, aku ni berdosa ni, dia kena berhenti. Dia panggil wajib imsak. Fatajibu, jadi faiza jama'a, bila dia makan lepas tu dia pergi jima pula, maka wajib dia kena kafarah. Sebab apa? Sebab dia buat benda haram 2 kali. Makan tu satu dosa, jima dosa lain pula tu. 2 kali melanggar kehormatan apa? Kehormatan Ramadan. Jadi yang kedua dia dosa kerana buka, kemudian dia berdosa sebab melakukan persubuhan. Yang ketiga, kalau kita guna pandangan tadi, pandangan makan dulu tak kena kafarah, maka orang akan mencari zari'ah, dia panggil mencari jalan untuk buat helah supaya tak kena hukuman ke atas dia. Seolah-olah kita menggalakkan orang, membuka ruang, buka pintu supaya orang melakukan perkara-perkara yang tersebut. Kita kata ini satu perkara yang tidak baik, sebab helah ini tidak molek untuk nak menghalalkan, nak menggugurkan suatu undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sepatutnya kita para pendakwah, benda-benda macam ni kita sebut ini ada pandangan ulama. Tetapi perbuatan ini mungkar dan maksiat, majoriti ulama mengatakan tetap dia kena juga kafarah. Barulah kita kena takhwif, menakutkan masyarakat jangan bermudah-mudah untuk memberi ruang ataupun buka jalan sehingga orang berani langgar di SOP syariat dalam perkara puasa. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada syarat sah puasa. Tadi kita syarat wajib kan, syarat wajib tadi, ini syarat sah. Nak sah puasa ni yang pertama dia kena Islam, satu. Yang kedua dia berakal. Berakal di sini maknanya kalau kanak-kanak, anak kita ni darjah 1, darjah 2 ni dia panggil sudah mumayyiz, walaupun belum balik, sahlah puasa dia. Tapi dia tak wajib. Habis dah tak wajib, kenapa suruh? Tuan ibu bapa sekalian, anak kita ni dia akan membesar dalam suasana yang kita didik dia. Sebab itulah bila ada orang pertikai, kenapa anak-anak budak-budak dipasti umur 6 tahun nya pakai tudung siap-siap dah. Nah, kita pakai tudung anak perempuan kita, pakai baju comel, baju kurung. Kita nak biasakan anak-anak kita ni biasa dengan apa? Biasa dengan pakaian patuh syariat. Ni ada setengah orang pertikai, dia kata, budak kecil kenapa pak? Kita kata kalau kecil ni tak ajar, besar dia biasa dengan macam tu. Cuma kadang-kadang bila giat hantar anak kita ke pasti, betul sungguh orang marah kita suruh budak kecil ni pakai tudung. Nah, sebab mak dia hak je bawa motosikal mari, mak dia tu patut masuk pasti. Hak ni tak tudung dengan baju lengan pendek atau baju ketak, kita kata ibu dia tu kena pergi ngaji pasti. Anak dia tudung molek, mak dia pula tak tudung. Kita kata ini terbalik. Kelantan kata terbalik kuat dari sudut peraturan. Maka anak kita yang sudah berakal, maknanya mumayyiz, sah puasa dia. Syarat yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Mana orang perempuan ni tak ada haid, tidak ada nifas, maka sahlah puasa dia. Syarat yang keempat, kita berpuasa pada hari yang dibolehkan puasa. Dalam Islam ni ada beberapa hari tak boleh puasa. Siapa dia boleh jawab? Hari apa tak boleh puasa? Ya? Hari raya. Raya haji ke raya puasa? Dua-dua. Alhamdulillah. Kemah orang sini. Suka tak email dia. Dah. Tak email tua, tak email muda pun suka, maknanya anak mukil kita boleh jawab. 2 hari. Ada 3 hari lagi tak boleh puasa. Hari apa?
Hari tasyrik. Bila hari tasyrik? 11, 12, 13. 13 ke apa? Tok Im yang jawab. Oh, biarlah itu jawab. 11, 12, 13 Zulhijjah. Kali kita raya haji kat 4 hari. Sebenarnya raya haji, hari raya haji tu hari pertama tu ya. Dia panggil Yaumun Nahri. Hak lain itu hari tasyrik. Tapi kita ni pakai kembas selalu dah, pakai jadilah lah. Raya haji belaka tak apa. Maknanya kita kena puasa, kita boleh berpuasa pada hari yang diizinkan puasa. Barulah sah puasa kita. Kalau tidak puasa tak jadi. Itu dia panggil puasa tadi. Satu lagi ada orang sebut tadi, dia panggil Yaumus Syak. Hari Syak, iaitu hari terakhir Syaban. Kita syak. Sepatut semalam nampak anak bulan atau tidak? Kenapa majlis raja-raja tak istiak? Aku nak puasa jugalah. Takut hari akhir itu Ramadan dah. Lah, itu tidak dibenarkan. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan kita, apa dia, hendaklah kamu berpuasa pada hari orang ramai berpuasa, kamu kena berhari raya pada hari orang ramai berhari raya. Sebab itulah kita di sini ada waliul amri, ulil amri, majlis raja-raja yang akan mengisytiharkan, pemegang mohon akan isytiharkan bahawa besok puasa. Jangan langgar kita. Ni ada setengah kumpulan ni tak. Dia kata jiran sebelah kita tak puasa dah hari ni, kita pakai gomo hari ni. Lah, walaupun duduk sempadan, lompat sampai ke sebelah sungai tu ke negara jiran, tapi oleh kerana kita duduk negeri ni, kita kena patuh pada walil amri di sini. Sebab itu Nabi kita, supaya kita tak selalu Nabi kata mu puasa pada hari orang puasa, kamu buka pada hari orang ramai berbuka. Jadi kalau kita buat sendiri susahlah kita. Nah, warna tu bunyi takbir dah buat dia, gaya dah dia. Pasal dia naik atas bukit dia nasuh ni, jumpa nampak anak bulan. Selalu tak lagu. Lagu. Orang lain duduk makan jalan dia, bunyi tarawih dalam masjid kita ni. Jangan. Kita kena tarawih bersama dengan orang ramai, kita berhari raya juga bersama dengan orang ramai. Masya-Allah. Itu syarat, kan? Syarat sah puasa lagi, tidak pengsan sepanjang hari. Dalam fiqh Syafi'i kata, contohnya orang ni sakit, doktor kata kita nak biuh dia malam ni, kita akan pembedah besok, mungkin dia sedar setengah hari, petang ataupun malam. Jadi dia niat puasa malam tu. Dia memang puasa pun, dia pada malam lagi. Orang hospital ni puasa, dia pelik puasa hospital, dia tak puasa subuh. Dah tengah malam kena puasa dah. Maka bila dia buat bius esok, tapi syarat bius tu tak masuk ubat-ubat pelik-pelik dalam tubuh lah, kalau tidak batas itu. Kata di para ulama, kalau dia sedar sebahagian hari, sah puasa dia walaupun dia tidur sepanjang hari itu. Tapi kalau dia tak sedar terus, maka dalam kitab kita kata tidak pengsan sebelum terbit fajar sehingga terbenam matahari. Bagi orang yang pengsan, wajib katanya menggantikan puasa yang ditinggalkan sepanjang tempoh pengsan tersebut setelah dirinya kembali sedar. Tapi kalau dia sedar seketika, waktu asar dia celek mata, alhamdulillah, selesai dah kita punya bius, habis dah pengsan, kita sedar dah, cakap pengsan balik, sah puasa dia. Itu pelik juga lah dah. Tapi kalau siapa pengsan lagu ni, kena ganti puasa lain lah, dia pun berat dah tu penyakit tu. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara perkara-perkara yang kita wajib puasa. Kemudian kita pergi kepada perbincangan kita, iaitulah kita kata rukun puasa. Tadi syarat kita masuk rukun. Rukun yang pertama iaitulah kita berniat. Macam mana kita nak niat puasa? Payah ke mudah? Niat puasa ni payah ke susah? Payah? Mudah ni. Niat mudah ya dah. Kita contohnya besok puasa. Majlis istihar esok puasa. Kita pun niat dalam hati kita, aku puasa esok. Jadi walaupun kita tak kata nawa itu sama dengan mulut kita, sebab mahalluha al-qalbu. Tempat niat itu dalam hati. Mulut itu kata. Format dia panggil format. Tapi kita niat dalam hati cukup. Cuma timbul lagi. Boleh tak kita niat sebulan terus? Boleh ke tak boleh? Ada khilaf ulama di sini. Dalam mazhab Maliki dia kata boleh kita niat sebulan terus. Bagi dia 1 hingga 30 Ramadan itu package. Tahu package? Mana bekas ni untuk puasa Ramadan. Kita pun niat
Nawaitu shauma ghadin, saja aku puasa besok hari sebulan. Aku puasa sebulan Ramadan. Kata dia ulama, boleh kita niat sebulan, namun begitu kita kena tetap setiap malam kita kena ulang balik niat. Cuma kalau ada sekali-sekala, apa dia sekali-sekala, mari was-was. Oh, dia was-was ni mari. Nah. Semalam aku niat ke tak? Sudah dah lah. Kena qada dah lah. Kelang kabut kita. Ketika itu kita akan guna pakai niat sebulan hak kita niat di malam pertama Ramadan. Betul tak betul? Aku niat dah sebulan. Kalau tak niat malam apa pakai hatu. Jadi alhamdulillah. Ini panggil ihtiyat untuk nak cut. Kita nak potong waswah yang dimayu oleh syaitan. Kalau tidak kita kata ada syaitan buat kita ni. Sekali dia waswah mari tak tidur kita. Kena qadar lah puasa tahun ni. Rasa macam tak niat malam. Nasi makan malam 3 pinggan. Niat dak. Kita bangun tu ada tak dalam hati kita niat nak puasa esok? Ada tak niat? Niat dah tu. Sebab dia panggil niat tu qasdu syai'in. Mana kita niat nak buat satu benda. Jadi mudah. Cuma kita kadang-kadang kalau selagi tak nawaitu shauma ghadin tak jadilah dah. Pasal tak puas hati. Ada kita orang ambil hak sebulan, hak setiap malam tu kita jadikan dia sebagai hak maknanya hak mazhab kita tu setiap malam, tapi hak sebulan sebagai backup. Istilah orang sekarang dia panggil backup, mana apa-apa terjadi aku dah niat sebulan. Kita kata alhamdulillah. Itu yang pertama niat. Yang kedua, anak-anak kita nak puasa, budak kecil, macam mana kita ajar dia suruh dia niat. Kita ajar dia abang, lo, ngoh, macam-macam nama kan. Niat nanti puasa. Jadilah. Cuma budak-budak ni begitulah, kalau dia rasa dia kalau dia larak kita puasa, kalau dia tak larak kak orang panggil puasa yuk lah dah. Tengah hari buka puyuk. Itu bahasa kita lah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada rukun yang kedua, iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mana dua je rukun. Niat, menahan diri, mana jangan buat, jangan lakukan perkara yang membatalkan puasa. Apa dia perkara batalkan puasa? Tanda. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dengan minum sengaja. Kalau apa ni, telai air liur boleh ke telai air liur? Kita kena pasal ini, kena bagi tahu pada anak-anak. Anak-anak ni kadang-kadang dia mula-mula puasa, Allah kau duk main bongga kau kesing, ketengkak, duk main ludah. Pasal apa? Ada air liur. Kita kata air liur itu tidak najis kecuali ada najis dalam air liur itu tu. Tak gungsi berdarah ke apa benda, barulah tidak boleh ditelan. Cuma jangan kumpul. Takut dia kumpul penuh mulut gok telan, wah hilang dagang. Tak boleh telan gitu. Jangan kacau dah. Kita telas kau dah hak dia lalu. Sebab kalau tak ada air liur, kering mati kita. Itu dia panggil, itu perjalanan hidup biasa. Jadi pertama, perkara yang membatalkan puasa itu makan dengan minum dengan sengaja. Yang kedua, melakukan persetubuhan. Jimat itulah. Tak kira lah dia makan dulu ke, dia patut dia jimat, itu dalam bab apa? Dalam bab kafarah kita dah bincang tadi. Yang ketiga, keluar mani dengan sebab bersentuhan. Tidur dekat-dekat, jangan cari pasal. Tapi kalau setakat dia khoya, tengok benda-benda, keluar mani, itu tidak batal. Ada juga pasal jenis orang mikir kok saya boleh puasa ni. Pasal orang suruh kita tadarus tak pergi. Tak, keduk mai khoya, batal. Yang keempat, mengeluarkan mani dengan istimna. Istimna di mana guna tangan, itu batal. Yang kelima, memasukkan ain zat ke dalam rongga. Rongga ni ulama berbahas panjang. Dalam fiqh Syafi'i ini banyak rongga yang berlaku. Banyak rongga. Tetapi para ulama kita semasa buat kajian, maksud rongga tu dia panggil liang yang terbuka sehingga sampai kepada usus, sampai kepada perut, itu yang batal puasa. Sebab itulah ulama semasa hari ni dia kata apa? Banyak benda yang tak batal. Contohnya kalau kita kena demam, kita pergi hospital, doktor nak injek. Ataupun musim Covid ni dia panggil vaksin. Vaksin kita boleh cocok, tidak jadi masalah. Dia sebab cocok tu sama ada dia masuk bawah kulit ataupun dia masuk dalam orak, dia tak pergi ke usus, maka tidak batal puasa kita. Hak sedap benarnya kalau kena korek hidung. Ni tu kata
Terada ke suap ni. Ngorek. Terada. Dek lagi. Jangan teralah kalau boleh tak salah. Boleh. Anak sendirinya banyak kali dah kena Allah macam-macam. Pasal itulah kita orang nak bersalah bukan kita tak nak bersalah. Kita takut ada pada kita benda tu, bila kita bersalah dia merebak akan jadi tubik kluster. Jadi dia panggil kelas 1 kluster pula nyanyi kau kan. Dia pasal itulah musim gini para ulama kata kita isyarat lah, isyarat. Salah tu kita tak panggil isyarat. Dah. Bukan tiru KP. Isyarat mana saya nak bersalah tapi tangguh sekejap. Habis ya kau ini kita berdakap salah, bukan main-main. Nah, kita salah kan biasa kan sudah semaya kita salah kereta api lah, salah macam-macam salah. Tapi sekarang ini pakai akad tangan begitu ya, sebab musim dia. Jadi kita kena kata benda tu. Jadi kalau kita kena, jadi ulama semasa dia bahas, dia kata tidak membatalkan puasa sebab dia masuk Pak Eci ni panjang. Ya, pengalaman hak kena dah dia suka ya. Masuk botak dia bersih lagi tu bit dah. Sudah dah dia dah. Korek hidung pula, korek tekak pula. Allah Akbar, macam-macam. Kita ni ya Allah Taala selamat, alhamdulillah setakat ni selamat. Walaupun beberapa kali kena swab atau kena korek hidung dengan sebab sana ni orang mari nak salah. Oh ustaz, salah kalau kita tak salah dia kata ustaz tak ada tawakal juga. Takut covid juga. Masanya bui. Alah, salah. Balik-balik ke rumah dia tak ada. Maaf ustaz dah, saya positif covid. Penyakit aku kata. Dia tak apalah duduk di rumah. Kita ni 2 minggu kena pakai gelaping, 14 kuliah batal. Tak nyanyi. Jadi kita kena jaga SOP, jaga betul-betul. Al-Fatihah tu email kita sebut tadi, kita pakai doa lah insya-Allah supaya Ramadan tahun ni kita boleh iktikaf di masjid, boleh maya di tarawih di masjid, boleh solat berjamaah, boleh tadarus Quran insya-Allah. Tapi tak tahulah apa nak jadi dengan angka naik pula ni. Kita nak kata tak boleh. Kita berdoa kepada Allah SWT, pihak ulil amri mengambil kira lah benda ni. Kata orang yang paling patuh kepada SOP kita duduk di masjid. Betul ke tidak? Oh, waktu semaya patuh semua tipu kita ni. Lepas maya tefek duduk. Waktu semaya patuh, soh jauh-jauh. Kalau duduk dekat marah dah kan. Tapi sudah maya dia tak ikut. Jadi maknanya kita kata orang yang paling patuh SOP iaitulah orang solat di masjid. Kenapa kita nak tutup masjid? Ya Allah, Tuhan, kita berdoa supaya masjid tak tutup tahun ni. Insya-Allah kita boleh solat dengan baik. Alhamdulillah. Baiklah. Maknanya benda-benda yang masuk ke rongga bukan semua masuk itu batal. Jadi kita kena tengoklah apa yang batal, apa yang tak batal. Yang penting para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita dari sudut fiqh. Dari sudut fiqhnya apa yang batal, saya baca senarai mudah-mudah ya kan. Memasukkan ain satu benda ke dalam rongga, itu yang kelima. Yang keenam, yang membatalkan muntah dengan sengaja. Muntah, mana kita korek tekok muntah. Itu batal lah puasa sebab kita korek kan. Habislah para jemaah sekalian, tamatlah kita dari sudut puasa, ulang kaji puasa dari sudut zahir. Satu lagi sebelum saya buka soalan, kita kena ulang kaji puasa dari sudut batin. Hak zahir tadi makan, minum, jima itu kita nampak. Tetapi hakikat sebenar puasa ada ke setakat tu saja? Jawabnya tidak, tuan-tuan. Hakikat puasa kita ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita beberapa hadis. Yang pertama Nabi kata apa? Siapa dia berpuasa tapi dia tidak meninggalkan perkataan yang tak baik. Tengok dalam nota, dalam buku kita ni. Nota kita ni dia di bawah tajuk perkara yang kelima. Tengok perkara yang kelima dalam kertas. Buka belakang kertas tu. Sekurang-kurangnya baca sini. Kalau tak sabar baca. Perkara yang kelima, menjaga lidah, mengurangkan kata-kata yang tak ada faedah dan menjauhi sifat dusta. Nabi kata apa? Man lam yada' qaula zur wal amal bi. Siapa dia tak tinggal perkataan bohong, masih lagi dia mengeluarkan perkataan dusta, melakukannya, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Taala tidak berhajat dia ni meninggalkan makan dan minum. Maknanya aku tak suruh makan dengan minum tu benda halal. Halal ke haram makan minum kita? Halal. Tapi kita tak makan sebab apa? Sebab Allah perintah. Yang haram ni bulan Ramadan pun haram, bulan tak Ramadan pun haram, bulan Ramadan patutnya lagi haram. Tapi kenapa kamu masih buat? Itu maksud dia, Allah tak berajakmu tinggal makan dengan minum. Itu maksud. Hadis ni dikeluar oleh Imam Bukhari. Satu lagi hadis Nabi kita kata iza asbaha ahadukum yawman sa'iman, kalau kamu puasa
fala yarfus wala yajhal. Janganlah dia bergaduh, jangan dia mencaci, cakap tak baik, jangan. Kalau orang mari nak balas kita kata aku puasa, habis. Dia nak lari juga, kita lari. Mana ustaz? Kita ni keturun naik kedai bel. Nah, tak seduk kedai bel lah boleh puasa. Kita pasal itulah kita kata kita jaga yang zahir, tapi kita tidak jaga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Itu di antara benda besar dari para jemaah sekalian. Setakat itulah tazkirah kita. Subhanakallah alhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.